Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 7 Muharram 1445 25/7/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ataupun surah Wad-Duha. Surah yang ke-93, juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita ambil ayat pertama sehingga ayat 4. Untuk siri ini ayat 1 sehingga ayat 4. Kemudian kita mula dengan muqaddimah, intisari dan munasabah, serta kita tengok tafsir 4 ayat yang pertama. Allah bersumpah dengan duha dan malam, bahawa Nabi SAW tidak pernah ditinggalkan tanpa bimbingan, tanpa panduan. Dan kita akan cari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Mari kita baca surah dulu, kemudian kita undur ke muqaddimah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Undur balik ke muqaddimah. Surah Ad-Duha, surah yang ke-93, juzuk yang ke-30. Surah ini diturunkan di Makkah. Dipanggil surah Makkiyatun. Naqal al-ijma' ala ghairi dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mengandungi 11 ayat. Surah makin pendek dia, 11 ayat. Dinamakan surah Ad-Duha. Ad-Duha, waktu duha. Duha ni pagi, naik matahari lepas habis syuruk tu, itu mulalah duha. Mudura tu makna cerah, bercahaya. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha, waktu tersebut, dan juga pada waktu malam, untuk menegaskan bahawa ia tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membencinya sebagaimana dikatakan oleh kaum kafir musyrik, sama ada pada waktu siang atau waktu malam. Semua Allah Ta'ala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dinamakan dengan Wadduha, dengan ambil penuh dia punya ayat. Wadduha, surah Ad-Duha atau surah Wadduha. Sebagaimana kata hadis yang kita dah baca beberapa kali dah, hadis Jabir tentang Muaz lah. Nabi tegur Muaz, Nabi kata,
Aina anta an sabbihisma rabbikal a'la wadduha was-sama'un fatarat. Nabi tegur Muaz, kenapa baca panjang? Bacalah surah-surah yang pendek-pendek sudahlah. Dahlah dia solat Isya dengan Nabi dah di masjid. Dah lewat, balik baca panjang pula. Jadi nanya kepada orang-orang muslimin yang kepenatan, para petani yang penat dalam kerja buat mereka siang hari. Jadi selesai kita, alhamdulillah. Kemudian sebelum turun surah ini, ada hikayat, tengok dalam muqaddimah pimpinan. Sebelum turunnya surah ini, surah Ad-Duha ini, wahyu telah terhenti dalam satu peringkat masa yang singkat. Mana selepas Nabi kita terima wahyunya awal dulu, berhenti sekejap, pause sekejap. Kejadian ini menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Putus ni, Jibril tak turun ni. Dan kaum musyrik yang menentang baginda mengambil kesempatan dari peristiwa itu untuk menuduh bahawa Tuhan Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, telah meninggalkannya dan membencinya. Jadi kafir ni mari attack Nabi. Dia kata Muhammad tak ada cerita baru dah. Tak ada cerita baru dah mari langit. Tak ada. Tuhanmu tak sayang kamu dah tu. Sebab tu dia tak utusan tak mari. Jadi ini panggil ayat provokasi. Ayat nak menyusahkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak kafir lah gitulah cerita dia. Dia panggil membina persepsi. Ini bahasa orang sekarang ni, dia panggil membina persepsi. Kalau kita benci dengan orang, kita jatuhkan dia dengan cara membuat momokkan, buat berita palsu, putar belik fakta, macam-macam dia punya cara. Kata dipakar-pakar strategi. Kalau kita nak jatuh ke orang, kita kena serang dia dalam masa 2 minggu atau beberapa hari dengan diayah, orang akan percaya, orang akan lari. Tapi Quraisy silap perhitungan. Dia serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berhenti sekejap wahyu, kemudian turun ayat ni. Tenganga balik Quraisy. Mari pula dia kata. Jangan belajar ilmu strategi syaitan nak menjatuhkan orang, tak usah. Ini semua strategi putar belik, memutar fakta dan auta ini dia panggil strategi syaitani. Strategi syaitan nak merusakkan orang. Kita nak strategi kita berfakta, bersumberkan daripada maklumat yang sahih, autentik dan tidak menjatuhkan orang. Bahkan kita nak menjelaskan yang jelas apa yang ada dalam kitab kita, yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disebut oleh para ulama Islam tentang masalah yang berlaku. Maka baik, itu peristiwa. Intisari kandungan, apa intisari kandungan dalam kitab kita ni? Memberikan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah dihiraukan tuduhan-tuduhan musuh Islam, kerana Allah Subhanahu wa taala tetap menolongnya dan menjadikan kesudahan perjuangannya lebih baik daripada peringkat awalnya. Jangan duk takut. Bahkan Allah yang Maha Berkuasa akan memberinya kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan kejayaan besar di akhirat, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam redha serta berpuas hati dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan satu persatu nikmat-nikmat pemberian yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping perjalanan hidupnya. Pada mulanya didapatinya Nabi yatim, lalu diberikan pelindungan dalam pemeliharaan datuknya Abdul Muttalib. Selepas Abdul Muttalib mati, maka Nabi dijaga di bawah peliharaan jagaan bapa saudaranya Abu Talib. Kemudian bila dia dah besar, dia berkahwin pula dengan Sayyidah Khadijah. Dia juga mendapat kasih sayang dan juga perlindungan dalam rumah daripada seorang isteri yang setia, yang cerdik, yang bangsawan, yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla,
dan pendudukan di sisi makhluk. Jadi banyak langkah-langkah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjayakan misi dakwah, menyampaikan risalah ini kepada alam dan seterusnya membimbing manusia ke jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah dewasa, didapatinya baginda tercari-cari jalan yang benar, lalu diberikan petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Nabi bila setelah umur dia 39, dia mula mencari apakah langkah seterusnya untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan ummah dan menyelamatkan dunia ini. Itu yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bertahannus di Gua Hira, Jabal Nur yang bersejarah itu. Demikian juga semasa baginda mengalami kemiskinan, lalu diberi kekayaan melalui jalan perniagaan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya. Selain daripada dihiasinya dengan sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang terpuji yang menjadi kunci kejayaan dalam kehidupan. Itu dia sehingga orang kafir Quraisy sepakat memberi gelaran, title kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Apa makna amin? Orang yang punya amanah, integriti, yang begitu hebat, tak pernah menipu, tak pernah cakap bohong, tak pernah janji palsu, tak pernah khianat kepada orang. Bahkan apa yang dilakukan Nabi benar, tepat dan menyenangkan hati orang-orang yang pernah berinteraksi atau bermuamalah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata kita nak bina akhlak, tata kelola masyarakat sebagaimana Nabi kita bina masyarakat di awalnya 14-13 tahun di Mekah dengan perpaksikan kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian disambung dengan mujtama' al-madani di Madinah. Jawabnya di antara perkara awal yang perlu kita letak dalam agenda hidup kita, jangan bohong, jangan bercakap dusta, jangan memutarbelik, jangan menghina dan jangan mengkhianati orang. Barulah kita mampu, tidak malu untuk mendakwa masyarakat madani sebagaimana yang diasaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diperintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menzahirkan nikmat Tuhan yang tidak ternilai itu dengan mengerjakan amal kebajikan sebagai bersyukur kepada Allah. Sebenarnya apa yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna juga ditujukan kepada umatnya secara umum, dan baginda sudah pasti menjadi contoh, qudwah, uswah yang patut, yang mesti, yang wajib diikuti. Itu muqaddimah dalam pimpinan dengan olahan daripada Al-Faqir Abu Anas. Sekarang kita berpindah kepada maqasidus surah dalam Al-Muharrar. Min ahami maqasidis surah, di antara objektif surah ini, zikru ma haffallahu bihi nabiyyah min altafihi wa inayatihi, iaitulah Allah Ta'ala sebut bagaimana Allah menjaga, melindungi, memberi perhatian, jagaan, kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu besar, kerana Allah pilih dia menjadi utusan kepada manusia ini, dan sudah pasti Allah yang jaga, Allah yang beri segala-gala perkara ini diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tajuk-tajuk utama dalam surah kita ini, dia panggil maudu'atus surah, ada 4 perkara. Yang pertama, bayanu ma lirrasul sallallahu alaihi wasallam minasyarafi wal manqabah. Ayat ini, surah ini menyatakan kemuliaan dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dan di sisi manusia seluruhnya. Thaniyan, ibtalu qaulil musyrikin, nak membatalkan tuduhan persepsi jahat puak kafir
iz za'amu, yang mereka anggap mengatakan bahawa wahyu telah terputus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibiarkan terkontang-kanting, terumbang-ambing seorang diri tanpa ada perhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Thalisan, yang ketiga, tazkirun Nabi sallallahu alaihi wasallam bijanib min ni'amillahi subhanahu alaihi. Allah memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sudut nikmat. Nikmat yang Allah Taala anugerahkan banyak. Tapi sudut beberapa nikmat supaya kita sentiasa ingat, bila sebut nikmat kita ingat kepada Al-Mun'im, siapa yang beri nikmat kepada kita. Rabi'an, irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam mudawanati ala makarimil akhlaq, membimbing, memberi petunjuk, mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa duduk di atas akhlak yang mulia. Syukran ala ni'amihi, sentiasa bersyukur dengan nikmatnya, nikmat Allah. Di antara ciri-ciri nikmat yang sebut al-utfu 'alal yatim. Oleh kerana Nabi ini sebagai anak yatim, dia juga amat prihatin dengan anak-anak yatim. Wal ihsanu ila sa'il, buat baik, bertimbang rasa, cakna kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, permintaan. Wa adamu kitmani ni'amillah, jangan sembunyikan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ada pun munasabah, tanda ni pelajar, munasabah susunan surah Al-Lail dengan surah Ad-Duha. Apakah munasabah? Jawab dia, khutimat suratul Lail. Surah Al-Lail yang lepas Allah Ta'ala akhiri dengan ayat apa dia? Allah Ta'ala akhiri dengan ayat wala saufa yarda, kamu akan reda, kamu akan berpuas hati dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala buat mari dalam surah Ad-Duha ini juga wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Surah ini khas untuk Nabi. Tuhan kata, aku akan beri pada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberian anugerah sampai fatarda, sehingga engkau redha, engkau suka dengan pemberian ini. Satu. Yang kedua, dalam surah Al-Lail Allah Ta'ala sebut wasayujannabuhal atqa, orang yang takut pada Allah Ta'ala akan jauh daripada neraka. Summa addadallahu ta'ala ni'amahu ala sayyidil anbiya, kemudian Allah Ta'ala hitung, sebut beberapa nikmat kepada ketua para muttaqin, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam surah yang mulia ini. Kita mengatakan alhamdulillah, itu di antara nikmat yang besar yang disebut oleh para ulama tafsir tentang kaitan di antara dua surah yang mulia ini. Adapun tentang kelebihan surah Ad-Duha ini, kita biasa dengar perbincangan ulama tentang bila kita baca Ad-Duha, sunat tak kita akhiri dengan takbir Allahu Akbar. Sebabnya katanya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus wahyu, datang balik surah Ad-Duha ini menyebabkan para sahabat bergembira, bertakbir apabila tamatnya bacaan surah. Biasanya para sahabat ni bila dia bergembira dapat satu anugerah, mereka akan bertakbir. Bukannya mai yahu hoi, tak ada takbir. Itu sunnah kita. Jangan pula bila orang takbir takut. La, takbir itu menyatakan kegembiraan di atas kemenangan dan sebagainya. Ini sifat orang mukmin. Maka khilaflah ulama dalam masalah ini. Ada setengah mazhab macam mazhab Imam Ahmad kata elok kita baca. Panjang ana tidak nak huraikan, cuma nak sebut ya. Dia kata ada dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan elok kalau kita lepas pada kita baca wadduha, akhirnya kita pun baca Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar contohnya. Sebab cumanya beza, dia kata tak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mari daripada sahabat, tapi datang daripada qurra, daripada pembaca-pembaca Mekah.
Karena itu kata Ibnu Katsir, dia kata lam yarwi dzalik. Tak ada riwayat. Kita nak hukum tak ada riwayat. Yang adanya didengari. Ulama Mekah ambil daripada ulama lain, ambil daripada Ibnu Abbas, ambil wallahu alam, itu cerita Ibnu Katsir, seorang pengkaji buat analisa, dia kata lam yarwi dzalika bi isnadin. Kita tak jumpa sanad, kita nak hukum sahih ke nak hukum dhaif, maka menjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Jadi ada orang baca, ada orang tak baca. Kalau tak baca tu kita kata sebab tidak ada sandaran yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang baca kerana ikut apa yang disebut dalam kitab kita tadi, kita kata insya-Allah ada keluasannya dalam perkara yang besar ini. Baik para pelajar sekalian, tamatlah muqaddimah. Sekarang kita pergi kepada tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Bila waktu duha? Tengok nota di bawah. Ialah pertengahan waktu pagi. Sama ada semasa cahaya matahari belum panas lagi. Permulaan kira-kira 24 minit selepas waktu terbit matahari. Ini yang ada ulama kata 24 minit itu comel. Tapi setelah dikaji telidik, hadis larangan solat selepas subuh berakhir waktu subuh berakhir kepada syuruk. Kemudian lepas pada syuruk kita tunggu 15 minit lagi, maka masuklah permulaan waktu duha. Tapi yang eloknya kalau kita mampu tunggu sampai 24 minit, ada setengah takwim dia tulis 28 minit, lagi elok, lagi comel. Tapi kalau nak cepat, ada masyakkah, tak tahan nak tunggu, nak jaga wuduk kerana nak ambil pahala menunggu isyraq selepas salat subuh berjamaah, maka kita ambil 15 minit. Wallahu alam, itu setakat yang ana baca, yang ana teliti daripada huraian para ulama dalam masalah ini. Baik. Ad-duha wad-duha. Sabab nuzul. Tulis pelajar. Sabab nuzul, sebab turun ayat ini kenapa? An Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailataini aw salasan. Nabi kita sakit. Bila Nabi kita terima wahyu, gembira dia jadi rasul, tiba-tiba terputus wahyu sekejap. Ishtaka dengan makna marad. Nabi kita pun sakit, tak sihat. Dan Nabi kita tidak bangun bertahajud pada 2 malam atau 3 malam. Biasa puak kapi ni dia attack perbuatan Nabi. Sama ada Nabi solat di rumah dia dan didengari oleh jiran-jiran. Rumah dia dekat-dekat ya. Rumah Nabi dengan Sayyidah Khadijah duduk di hujung marwah. Kalau orang pergi sa'i sekarang ni, sampai ke hujung marwah tu keluar, di situ rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana dah tunjuk beberapa kali dah. Jemaah yang pergi kita bawa pergi tunjuk situ. Yang tak pergi pun boleh tengok. Sekarang ni video orang duk main TikTok buat dah. Di mana rumah Nabi, di mana rumah Nabi. Habis benda dia cari kat Mekah. Hubah Abu Jahal pun jangan cari juga. Jadi rumah mereka dekat-dekat. Jadi dengar Nabi baca Quran. Ataupun Nabi SAW baca Quran dekat Kaabah. Tiba-tiba di malam 2-3 malam tak nampak. Dia kata, mana Muhammad ni? Kita kata sallallahu alaihi wasallam, mana Muhammad ni tak mari ni? Faqafa ja'athum ra'atun faqalat. Mari seorang perempuan Quraisy, mari provokasi. Ni ayat provokasi ni. Musim-musim provokasi sekarang ni kuat di ayat. Dia kata, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Muhammad, aku rasa syaitanmu, Jibril itu dia panggil syaitan. Bahasa buat kafir, tak kenal orang. Dia kata syaitanmu tak mari dah. Tinggal dah mung tu. Lam arahu qaribaka. Aku tengok 2-3 malam ni tak ada. Engkau pun tak ada bangun baca dah. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka turun ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hadal hadis akhrajahu Muslim al-Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Maknanya jelas mari. Jawapan itu Tuhan jawab.
Ma wadda'aka rabbuka, Tuhan tak tinggalmu. Cuma bagi masa rehat 2-3 malam ni nak suruh menambahkan kerinduan. Lagi lama Nabi sallallahu lagi rindu nak mendengar kalamullah, nak menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla dan nak bertemu dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Mari kita tengok terjemahan, tengok tafsir ayat. Wadduha ay uqsimu bin nahar idzan tashara diya'uhu. Allah Taala kata, aku bersumpah dengan siang apabila telah tersebar cahayanya. Kita kejap lagi keluar siang ni. Bila tersebar cahaya. Wal-laili idza saja, dan malam apabila ia sunyi sepi. Ai wa uqsimu bil-laili idza sakana bi ahlihi fa azlama. Aku bersumpah dengan malam apabila dia tenang. Malam ni tenang, senyap, gelap gelita. Orang duduk dalam rumah pun tak nampak, duduk di luar rumah pun gelap. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan malam. Tengok ayat ni sebalik. Dalam surah Al-Lail, Allah mula dengan apa? Wal-laili wan-nahar. Dalam surah Ad-Duha, dia mula dengan siang. Wad-duha wal-lail. Kenapa? Ini menarik ni. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Tadabbur. Kenapa dalam surah Al-Lail dimula dengan malam? Ad-Duha dimula dengan siang. Kita tengok dia punya perbahasan nanti insya-Allah dalam Al-Fawaid. Maka Allah kata, bila bersumpah dengan siang dengan malam, artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siang ke malam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ayat ni. Ma wadda'aka, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kamu. Tuhanmu tak tinggalkan kamu. Wa ma qala, dan tidak benci kepadamu. Sebagaimana yang dituduh oleh kaum kafir Quraisy, sebagaimana yang dikata oleh makcik tadi, qad tarakaka syaitanu, syaitanmu tak mari dah. Itu karut punya fahaman manusia. Maka ai ma tarakaka rabbuka wa ma abghadaka, Allah Taala tak marah kamu, Allah Taala tidak benci padamu, sebagaimana yang dikatakan oleh puak kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Jibril tak datang. Kemudian Allah bagi anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaan. Maknanya akhir pekerjaanmu lebih baik daripada awal. Apa dia munasabah ayat ini dengan ayat 3 ayat sebelumnya? Tanda ni pelajar. Fittisali qawli ta'ala walal akhiratu, akhirat lebih baik daripada yang pertama, ada beberapa sudut. Yang pertama, an yakunal ma'na annan qita'al wahyi, tuduhan mengatakan wahyu tak datang, terputus, la yakun, tak mungkin. Kalau putus wahyu, tak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal aqsa ma fil bab an yakun zalika, maknanya Allah Taala nak suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunggu, ambil masa sekejap, bertambah semangat dan kerinduan. Sebab kalau sudah tamat wahyu, baru Nabi kita wafat. Wahyu ni akan tamat dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Nabi wafat, para sahabat menangis. Dia kata tak ada lagi lah Jibril turun. Jibril tak mari dalam rumah Nabi. Nabi dah wafat. Walaupun Jibril itu dia kerja, dia turun. Buat turun benda-benda yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi seperti biasa, sehingga kalau pergi ke Masjid Nabi, kita nak masuk Raudah tu dia tulis Babu Jibril. Sambil tuan tu duduk menunggu nak masuk Raudah kan. Sekarang ni sistem baru ni kena tunggu kat luar. Dia tulis Babu Jibril, Bab Jibril. Itu tempat Jibril masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pintu tu. Yang kedua, bila turun ayat ma wadda'aka rabbuka,
Tuhan tak marah denganmu, tak tinggalmu. Ayat ini menjadi tasyrif, satu kemuliaan dan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun rasa, oh besarlah dia ni, tak rasul, pangkat besar, disayangi oleh Allah. Maka Allah kata, Muhammad, itu di dunia, walal akhirati khairul laka minal ula. Di akhirat lebih besar lagi. Kamu akan jadi asy-syafi', pemberi syafaat yang agung, pembuka pintu syurga, membawa syafaat pertolongan kepada manusia, pada umat. Allahu akbar. Maka kalau pembesar pangkat di dunia, di akhirat lebih besar. Itu maksud dia. Yang ketiga, makna ayat ini, engkau akan melalui fasal kehidupan yang begitu berbeza-beza, daripada anak yatim kepada seorang pemuda, kepada seorang peniaga, akhirnya kepada seorang nabi, akhirnya sebagai ketua negara di Madinah, dan engkau akan mati. Tapi ingat, kecil pangkat itu di akhirat lebih besar. Itu di antara tiga huraian kaitan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Ai kata di ulama tafsir kata apa? Wala thawabul akhirah, pahala di akhirat lebih baik bagimu daripada apa yang kau dapat di dunia ini. Tapi hak dunia ini akan bawa ke akhirat. Jangan kata dunia ini terpisah dengan akhirat, tidak. Sebab itulah manusia ajaib di akhir zaman ini, tidak dibenarkan kita bercakap tentang agama, tidak dibenarkan kita bercakap tentang itu tentang ini, sedangkan tidak ada perpisahan di antara kehidupan kita dengan agama. Orang nak memisahkan agama dengan kehidupan ni, nama dia golongan sekular, golongan yang memisahkan agama daripada kehidupan. Kita mengatakan ini pahaman barat yang marfud, yang tidak diterima di dalam Islam. Baik para jemaah sekalian, sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah, 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan waktu malam apabila ia menyelubungi. Iqsamuhu subhanahu ala in'amihi ala rasulihi. Allah Ta'ala bersumpah di atas nikmatnya yang dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa aku beri pada kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang banyak sehingga engkau redha, sehingga engkau senang hati. Di antara nikmat besar yang Allah nak beri, nikmat menjadi nabi, nikmat menjadi rasul, nikmat mendapat pertolongan Allah, nikmat mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala jaga dia daripada sebarang mudarat. Allah Ta'ala akan jaga Nabi daripada sebarang perkara yang tidak baik. Maka Allah Ta'ala sebut di sini wadduha wal laili idza saja. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, ayat yang sama juga, Allah Ta'ala bersumpah di sini untuk apa? Li ta'kidil khabar, nak menolak di ayat propaganda ataupun apa saja kata-kata yang dimainkan oleh Quraisy. Sama ada dia panggil gapo dia sekarang ni, cyber tropa ke apa benda, media Quraisy yang sebarkan berita bahawa Nabi telah dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itu dia tak bangun solat malam, beberapa malam sudah tidak kedengaran. Maka Allah Ta'ala nak batalkan tuduhan jahat musyrik ini dengan Allah Ta'ala bersumpah wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu dua. Yang ketiga, kenapa disebut duha? Ni kita nak jawab tadi kan. Innama khussa waqtu duha bil qasam. Allah Ta'ala sebut duha dalam sumpah ini, dalam surah Al-Lail wal laili wan nahar, siang, yakni spesifik duha. Lais li'anna an-nahar yaqwa fi, karena kalau kata siang bermula daripada subuh, gelap lagi. Subuh masih lagi gelap, kenal tak kenal lagi orang. Tapi kalau kata duha, khalas, semua cahaya sudah ada, cuma belum ada panas. Panas tak lagi, tapi sudah ada cahaya. Maka munasabah Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha, sebab waktu duha ni waktu orang mula buat kerja.
mula keluar rumah nak pergi cari nafkah, mula keluar ke sana ke sini. Artinya dakwah ini bermula pada waktu pagi untuk disebarkan kepada masyarakat, disebarkan kepada umum, disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Itu menunjukkan bahawa turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa dunia ini akan cerah secerah-cerahnya sehinggalah sampai ke kiamat. Ayat itulah apabila datangnya maghrib, itu dianggap sebagai waktu kiamat. Baik, tadi saya tanya soalan, kita jawab sekarang. Kenapa dalam surah Al-Lail dimula dengan malam, siang? Dalam surah Ad-Duha mula dengan duha, kemudian malam. Jawab dianya, asal kejadian dunia ni gelap. Asal kejadian dunia gelap. Bermula dengan malam. Kemudian bila Allah ciptakan matahari, maka jadi cerah. Itu asal. Tapi di sini, kenapa dimulakan dengan duha? Sebab bi'tibari syaraf. Sebab duha ni waktu mulia, waktu yang hebat, waktu orang mula bekerja. Waktu orang mula bekerja, mula keluar mencari makan, maka dakwah kita juga perlu bermula di waktu duha untuk diteruskan sampai ke malam. Artinya para jemaah sekalian, anak-anak kita, para pendakwah, kita mula berdakwah sewaktu umur kita masih muda, kemudian makin tak larat, akhirnya kita akan mati. Allahu Akbar. Ana tak perasan banyak, tapi ada orang tegur. Dia kata dia tengok video yang Al-Faqih Abu Anah ni, sama ada dalam khutbah ke dalam kuliah ke, dia kata waktu awal-awal belum naik uban dulu lain, semangat agak orang panggil sungguh tak sama dengan sudah naik uban. Kita kata begitulah hidup manusia ni. Dak waktu duha ni waktu fresh, kita akan teruskan, tapi bukan makna lemah tu dengan makna tidak bermaya, tidak. Di akhir kita lebih melalui pengalaman-pengalaman, kata orang, pahit manis dalam berdakwah, mematangkan kita bagaimana nak menangani masalah dalam masyarakat setakat yang kita mampu. Kita kata wallahu alam. Jadi alhamdulillah, hikmahnya surah Al-Lail menyatakan tentang kejadian perjalanan dunia, tapi surah Ad-Duha menyatakan perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, faedah yang keempat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Ta'ala tak akan tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana yang didakwa oleh puak kafir, puak Quraisy yang menuduh macam-macam. Kita kata tuduhan kamu itu karut, tuduhan kamu itu tidak benar. Maka Tuhan nafikan, setelah dia bersumpah, dia menafikan bahawa Tuhan tak tinggal dan Tuhan tak benci. Maka ayat ini telah kita sebut tadi, itu sebab turun ayat ini. Kenapa turun ayat ini? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak menjawab tuduhan jahat puak kafir yang mengatakan bahawa wahyu telah terputus, Nabi telah ditinggalkan terkontang-kanting, terombang-ambing, tanpa bimbingan, tanpa panduan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala turun ayat ini menunjukkan bahawa Quran itu daripada Allah, bukan Nabi reka. Kalau Nabi reka, orang mari tanya, dia baca. Tapi walaupun Nabi diasak, di-attack, dipermainkan oleh Quraisy, Nabi tak mampu nak baca. Sebab Quran itu bukan dia punya. Dia menunggu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Ini ayat menjawab. Faedah yang kelima, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada yang pertama ini. Allamu lal akhirah wal ula lamul jenis. Maknanya balasan di akhirat, balasan yang tidak ada had. Atas dunia ni ada balasan? Ada. Kalau kita buat baik atas dunia, Allah Ta'ala beri balasan pada dia. Nampak? Orang yang bercakap benar akan dijadikan pemimpin. Orang yang bercakap benar, yang telus dalam perniagaan akan diberkati. Jadi nampak kesan. Orang yang khidmat pada ibu bapa akan dihormati. Itu kecil. Nak banding dengan lal akhirah, yang akhirat itu lebih besar. Tak nak banding. Sebab apa? Sebab di akhirat esok, mahma talat, panjang mana umur kita atas dunia ni, 80, 100 tahun, tetap akan berakhir, tetap akan mati. Tapi akhirat
tak ada. Akhirat dia tidak akan putus, tidak akan mati. Sebab itulah kata di para ulama, ad-dunya darul ibtila, dunia ini negara tempat ujian, tapi di akhirat negara tempat menerima balasan. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Ya Allah, jadikan kami orang yang mendapat bimbingan, kasih sayang, panduan daripada-Mu ya Rabb, dan di akhirat kami akan menerima anugerah yang besar yang layak untuk bersama dengan Nabi, fas-siddiqin wasyuhada'i was-salihin dalam syurga-Mu ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.